Tuhan, kami bersyukur untuk pagi yang Tuhan anugerahkan kepada kami. 主啊，你赐给我们今天清晨的美丽，我们向你感恩。 Di tengah pandemi yang mulai bergejolak kembali, kami masih boleh Tuhan izinkan hadir di dalam rumah-Mu. 虽然疫情又开始蔓延，可是你还许可我们有机会到你的圣殿来敬拜。 Bahkan Tuhan, kami yang tidak berkesempatan untuk hadir dalam rumah-Mu masih boleh Tuhan izinkan beribadah. 我们如果在家里没有机会来到教堂的，你还是给我们有机会今天参加崇拜。 Meskipun itu harus dari rumah kami masing-masing. 虽然我们是在家里敬拜， Tapi kami percaya Tuhan, 可是我们相信 sukacita berkat yang daripada Tuhan tidak berbeda baik dalam rumah-Mu maupun dari rumah kami masing-masing kami beribadah. 你从天降给我们的喜乐与恩典，无论是在教会的，无论是在家的，都一样的蒙福。 Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang mengerti 因为我们知道神，你了解我们， bahwa berkat itu tidak ditentukan oleh keberadaan kami di saat pandemi ini. 因为在这个疫情期间，我们处在何处没有限制你在我们身上的福乐， Tapi ditentukan oleh hati kami, apakah ada hati yang mencari Tuhan ketika kami beribadah. 可是你的恩典就在每一位寻求你的人身上。 Sebab itu kami memohon kepadamu ya Bapa, 因此，我们向你呼求， tolonglah hati kami 帮助我们每一个人， agar hati kami tertuju sama Tuhan. 让我们的心归向你。 Dan biarlah pagi hari ini ketika kami beribadah, Tuhan boleh menemukan ada hati yang lembut yang mau dibentuk oleh Tuhan. 好让今天早上在我们的敬拜当中，也让我们有一颗柔软的心，愿意被主自己来塑造， Sehingga nyata bahwa kebenaran firman-Mu tidak pernah sia-sia Tuhan. 好让你的话传出去没有突然， Karena boleh mengubah kami pagi hari ini. 能够在今天的日子改变了我们每一个人的心。 Demi nama Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉靠主耶稣的名祈求， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, baik yang di gedung gereja maupun yang di rumah melalui YouTube mengikuti ibadahnya. 各位亲爱的弟兄姐妹，无论你是在教堂里面的敬拜，或者在家里经过 YouTube 的敬拜的，我向大家问好，大家早上好。 Pasti pagi hari ini setiap kita ada hati yang bersuka cita. 我相信我们今天早上每一个人的心是充满喜乐的心。 Karena 2 hari lagi kita akan Imlek. 为什么呢？因为我们过2天就要过农历的春节。 Tapi kiranya yang paling membuat kita bersuka cita adalah karena Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kita. Amin. 可是我们更加喜乐的就是神在我们当中与我们同在。 Kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kita untuk boleh membuka Yosua pasal 6 ayat 25. 我们要看一处的经文，我邀请大家来翻开约书亚记的6章25节。 Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. 约书亚记6章25节， Saya akan bacakan untuk kita semua Bapak Ibu Saudara. 由杨传道来读给我们听。 Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. 约书亚记6章25节，约书亚却把妓女拉合与他父家，并他所拥有的都救活了，因为他隐藏了约书亚所打发窥探耶利哥的使者，他就住在以色列中，直到今日。 Bapak Ibu Saudara, ayat ini adalah ayat terakhir yang menyebut nama Rahab dan menceritakan tentang kehidupan Rahab di perjanjian lama sebagai pelacur. 在旧约的圣经当中提到拉合是一位妓女，就是在这章经文是最后一次的记录了。 Sedangkan nama Rahab seperti yang dicatat dalam kitab Ayub, kitab Mazmur dan Yesaya, 可是，在约伯记
在诗篇、在以赛亚书也有记载拉合这个字。 Itu bukan merujuk kepada sosok Rahab yang diceritakan dalam kitab Yosua. 这没有跟这个约书亚记所讲的拉合有相关联。 Nama-nama Rahab dalam kitab Ayub, Mazmur, dan Yesaya itu melainkan menggambarkan satu sosok pribadi yang dalam cerita dongeng masa itu. 因为在这3本旧约的书那个记录当中呢，是有关古代传说的， Dan juga untuk menggambarkan negara Mesir. 也是在那边描述埃及， Jadi bukan Rahab sebagai pelacur. 不是在讲到这个妓女拉合。 Dan kehidupan Rahab selanjutnya seperti apa setelah ia selamat dan masuk tanah perjanjian? 然后拉合他跟他们进入应许之地以后，他的生活变成怎么样的生活呢？ Itu tidak diceritakan lagi dalam kitab PL. 在旧约的圣经没有再提起， Berhenti dalam Yosua 6:25. 就是停了在这个约书亚记6章25节就终止了。 Nama Rahab baru disebutkan kembali yaitu di zaman PB. 然后在新约的时代呢，拉合这个人又再出现， Yaitu di dalam Injil Matius, 就是在马太福音、 Ibrani, dan Yakobus. 希伯来书还有雅各书。 Bapak Ibu Saudara, kalau diperkirakan tembok Yeriko itu dirobohkan oleh bangsa Israel, 如果那时候我们估计耶利哥城倒塌的时候， jika itu terjadi pada tahun lebih kurang 1500 sampai 1400 sebelum Masehi itu tepat, 或者那时候是主前1500年到1400年左右， artinya nama Rahab baru dicatat kembali di PB itu sekitar 1400 sampai 1500 tahun kemudian. 意思就是说，这个人的名字呢，要隔了1400到1500年之久又再出现。 Kalau di PB itu nama Yosua itu hanya dicatat 2 kali Bapak Ibu Saudara. 我们知道，在新约呢提到约书亚只有记录2次而已， Sedangkan nama Rahab itu dicatat 3 kali. 可是拉合被记录3次。 Dan kalau udah sekian ribu tahun baru kemudian nama itu dicatat, 如果隔了1000多年，这个名字又再出现的话， itu artinya sosok ini begitu spesial. 表示说这个人是非常独特的。 Dan dengan membandingkan tokoh Rahab dan dalam PL dan PB, 我们来比较一下拉合在旧约跟在新约的比较。 maka tepatlah kalau kita menyebutkan sosok Rahab ini begitu inspiratif. 我们可以说，这个人的独特呢，就是他非常有启发性。 Bagaimana tidak? 为什么没有启发呢？ Hampir di semua catatan Alkitab tentang Rahab selalu disebutkan bahwa ia adalah seorang pelacur dan wanita sundal. 因为我们看到在记录当中，套在他的名字上的，就是她是一位妓女， Penyembah berhala. 是拜偶像的。 Namun di tangan Allah, 可是，在神的手中， hidup Rahab itu sepertinya apa? Begitu diberkati dan dipakai Allah 看到她是非常蒙恩蒙福、神使用的人， untuk memberikan kepada setiap kita begitu banyak pelajaran iman. 因此启发了我们每一个人得到信心的功课。 Dan pemulihan hidup Rahab dapat kita lihat Bapak Ibu Saudara. 我们看到拉合的生命被恢复、被修复。 Ketika Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-25 mencatat, 在雅各书2章25节这样的记载， mencatat Rahab itu sebagai seorang yang dibenarkan karena iman. 因信被称义的一位女人。 Ibrani 11 ayat 31 menyebut Rahab itu sebagai saksi iman. 然后在希伯来书的11章31节说，她是信心的见证人， Dia adalah seorang spiritual giant, raksasa iman. 她是一个属灵的伟人。 Dan lebih luar biasa lagi adalah Bapak Ibu Saudara dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-5. 超越这几个经文当中的还有一处，就是在马太福音1章5节， Rahab disebutkan begitu terhormat. 我们看到拉合的名义是非常的尊贵。
Dia disebutkan sebagai nenek moyangnya Tuhan kita Yesus Kristus. 他就是主耶稣基督在家谱中的祖宗。 Mungkin kita bertanya Bapak Ibu Saudara, 我们可以发问： bagaimana seorang Rahab sebagai seorang pelacur penyembah berhala 这位叫拉合的，他是一位妓女，又是一位拜偶像的人， namun dia bisa menjadi seorang saksi iman dan layak untuk dipakai Allah menjadi salah satu nenek moyang Tuhan kita Yesus Kristus. 既然被称为是一个新兴的见证人，也是成为神使用在耶稣的家谱里面的一个祖宗。 Disinilah Bapak Ibu Saudara saya rindu. 在这里呢，我非常的渴慕， Rindu boleh mengajak kita semua merenungkan tentang tema kita hari ini, dipulihkan melalui komunitas. 我渴慕我们一起来从这个经文当中思考我们今天的主题，就是在群体的生活中得到恢复。 Tidak diceritakan memang bagaimana proses Rahab itu bisa menjadi orang yang begitu luar biasa. 我们也没有学习到他这个被恢复的过程是怎么走过来的。 Tetapi dengan Injil Matius mencatat, Ibrani mencatat, Yakobus mencatat, 如果我们看到在马太福音有记载，在希伯来书有记载，在雅各书有记载的话， yang memberikan gambaran Rahab sebagai sosok yang begitu baik dalam hal iman, 让我们看到拉合他在新兴的功课上成为一个典范。 kita mendapat satu pelajaran penting di sini Bapak Ibu Saudara. 我们就可以学习到一门很好的功课， Bagaimana Rahab itu berproses 他是如何被锻炼出来的。 dan Allah memakai komunitas umat perjanjian Israel menjadi tempat Rahab mengalami proses itu. 神就使用以色列选民，成为塑造拉合的一个新兴的群体生活。 Proses yang dipakai Allah untuk memulihkan dan mengubahkan seorang pelacur menjadi seorang yang begitu kudus. 神使用这个群体生活来塑造拉合，从一个非常犯罪的人，成为一个非常圣洁的人。 Seorang pelacur namun disebutkan sebagai seorang spiritual giant. 他虽然身份是曾经是一个妓女，可是现在给他挂上的名号呢，就是属灵的伟人。 Kita melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana Allah begitu luar biasa 我们看到我们的神是何等的伟大， memakai komunitas 使用一个群体的生活 memberkati Rahab, 来祝福这位拉合， mengubahkan Rahab, 来改变拉合， memulihkan Rahab. 来恢复拉合。 Ada 4 yang kita mau merenungkan terkait Rahab dipulihkan dari komunitas umat perjanjian. 我们看到他在新兴的群体生活当中被恢复的4门功课。 Khususnya ketika kita merenungkan tema kita hari ini dipulihkan melalui komunitas. 今天我们的主题就是要经过新兴的群体生活得到恢复。 Kita mau merenungkan dari prosesnya Rahab. 我们就从这个拉合的过程中来学习。 Yang pertama, 第 komunitas umat perjanjian atau komunitas iman telah mempengaruhi Rahab untuk belajar lebih mengenal Allah Israel yang telah ia dengar sebagai Allah yang hebat. 我们看到就是拉合在这个神的选民当中，就是这个新兴的群体生活中受到了影响，愿意学习，更加认识他所听闻的那一位耶和华。 Saya percaya praktek agamawi yang dijalankan oleh bangsa Israel sebagai umat perjanjian 我相信以色列人他们所进行的敬拜礼仪， itu telah mempengaruhi Rahab dalam mengenal Allah Israel yang telah ia dengar itu. 影响了他对这一位他已经所听所闻的耶和华的一个吸引。 Bangsa Israel dipanggil dan diperintahkan Allah untuk memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa. 我们看到以色列人被选召出来，就是要他们遵行摩西所写下的律法书。 Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara dalam Yosua pasal yang ke-23 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8.
我们要看在约书亚记第23章第6节到第8节这样说。 Dikatakan seperti ini. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. 约书亚记6章23章6节到8节，所以你们要大大壮胆，谨守遵行写在摩西律法书上的一切话，不可偏离左右，不可与你们中间所剩下的这些国民掺杂。他们的神，你们不可提他的名，不可指着他起誓，也不可侍奉叩拜，只要照着你们到今日所行的，专靠耶和华你们的上帝。 Inilah perhati agamawi yang diperintahkan Tuhan kepada bangsa Israel. 这就是以色列人在宗教上要遵循的礼仪。 Mereka tidak boleh mengabaikan hukum Tuhan. 他们不可以忽略神所给他们的律法， Bahkan dikatakan harus merenungkan itu siang dan malam. 并且要他们昼夜思想。 Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, firman ini jugalah yang dipelajari oleh Rahab. 我相信，拉合他所学习的就是这个律法书， Bahkan Rahab mulai cari tahu 甚至他在寻求 tentang kisah-kisah Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. 从选民当中、以色列人当中，他选出神在他们身上的一切作为。 Dan ini benar-benar mempengaruhi ia, 这个就深深的影响了拉合， mengubahkan ia. 改变了他， Karena ada rasa ingin tahu. 因为他有一个好奇心，很想知道 Firman yang ia dengar, firman yang ia pelajari. 他所听到的，他所学习到的。 Dan praktik-praktik agamawi yang dijalankan oleh Israel, 我们也看到以色列人所进行的宗教仪式， yang ia belajar ikuti sebagai wujudnya ia ingin mengenal Allah. 他就在那边学习，在那边寻求要跟随主， Membuat Rahab menjadi seorang yang begitu luar biasa pertumbuhan imannya. 我们看到他这样的追求，使他的信心成长，成为非常伟大的信心人物。 Bapak Ibu Saudara, 各位亲爱的弟兄姐妹， kita belajar satu hal di dalam poin ini. 我们从这一点，我们学习到的， Komunitas iman yang belajar firman 就是说，一个新兴的群体生活，只要他们在那边有学习神的话， komunitas iman yang belajar menaati firman 如果这个新兴的群体生活，他们学习遵行神的话， itu akan mampu mempengaruhi orang dan mengubahkan orang. 一定会给别人带来影响。 Dan kita lihat itu di dalam bangsa Israel yang dipakai Allah untuk mengubahkan Rahab. 我们今天已经看到了神如何使用以色列这个群体生活，改变了拉合。 Yang kedua, 第二点， komunitas umat perjanjian atau komunitas iman menjadi tempat iman Rahab itu diteguhkan. 就是这个选民的群体生活，也就是这个新兴的群体生活中，使拉合的信心得以坚固。 Bukan hanya mempengaruhi ia, tetapi Rahab makin diteguhkan. 不单单你影响他，而且使他的信心更加的坚固牢靠。 Bapak Ibu Saudara, kalau dalam Yosua pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai 11, 如果在约书亚记的2章第8节到第11节， khususnya di ayat yang ke-10 dan 11, 特别是在第10节跟11节， dikatakan begini. 这样告诉我们： Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. 因为我们听到耶和华怎样在你们面前使红海的水干了， Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, 就是你们出埃及的那时候。 dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori di seberang sungai Yordan, 就是在约旦河的东边，
那两个亚摩利王跟西宏的二王，你如何对待他们？ yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. 就是如何毁灭西宏和二这两个王。 Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang. 我们听到这些，我们的心就消化了，我们每个人都没有胆量了， Sebab kami mendengar, 因为我们已经听到了。 Rahab pernah mendengar tentang kehebatan Allah Israel. 拉合曾经听过以色列的上帝是何等的伟大的上帝， Yang melakukan perkara yang luar biasa sekali. 已经进行了那么超凡的事情。 Waktu itu Rahab hanya mendengar, Bapak Ibu Saudara. 那时候拉合是风闻这个消息， Dan dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 27, 然后我们看在约书亚记的第6章1节到27节， saya tidak baca lagi Bapak Ibu Saudara. 我没有读这个经文， Karena ini panjang sekali. 因为这个经文很长。 Tetapi tadi saya sudah baca ayat yang pasal yang ke-6 Bapak Ibu Saudara. 可是我从第6章中我已经读了一节 Di 经 ayat yang 文， ke-25 就是25节， itu dicatat 这里记载 bahwa 说， Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama dengan dia dibiarkan hidup. 约书亚却把基尼拉合和他的父家，并他所有的都救活了。 Dan dicatat bahwa Rahab itu tinggal di tengah-tengah orang Israel. 然后那边就说，拉合就住在以色列中，直到今日。 Artinya bangsa Israel itu berhasil menerobos tembok Yeriko. 意思说，在第6章告诉我们，他们已经成功的攻破、攻倒这个耶利哥。 Tembok yang begitu kuat yang sulit ditembus. 耶利哥的城墙是非常的厚，很难穿过去的。 Namun bisa dirobohkan tanpa peralatan perang yang canggih. 不需要用科技，不需要用那个非常先进的武器，都能够把这个城墙倒塌了。 Kalau Yosua pasal yang kedua Rahab hanya mendengar. 如果在第6章我们说他那时候是听闻而已， Yosua pasal yang ke-6 dia mulai melihat. 在2章他是风闻的话，在6章他亲眼看到现实。 Bagaimana Allah Israel mampu menghancurkan bangsanya. 所以看到以色列的神如何使他的百姓，使他的国民已经受损了。 Yosua pasal yang ke-7 sampai selesainya kitab Yosua. 所以我们在约书亚记的第7章到结束的那一节， Rahab melihat dan terus melihat. 拉合医治见证，成为亲自目睹的人。 Melihat dengan matanya sendiri. 他亲眼目睹 Bagaimana Allah membawa Israel masuk ke tanah perjanjian. 神如何带领以色列人一步一步的到迦南的应许之地。 Bagaimana Allah Israel menata bangsa Israel itu begitu rupa dengan membagi-bagikan tanah. 神如何规划的非常的周详，把应许之地分给以色列人民。 Membuat Rahab makin takjub melihat Allah Israel. 因此，拉合看到这个以色列的上帝更加的敬仰， Imannya makin diteguhkan. 他的信心就更加的坚固。 Bapak Ibu Saudara, di poin ini kita belajar satu hal. 各位在这一方面，我们学习到一个功课， Iman yang lahir dari pendengaran 就是听到，信道是从听到而来的。 butuh komunitas iman untuk mendapatkan pengalaman iman untuk bisa makin diteguhkan. 所以呢，就需要一个信心的群体生活，他的信心能够得以坚固。 Iman yang dari pendengaran itu butuh komunitas. 因为他要听的时候，就需要有一个群体生活当中，讲的东西他才能够听到， Untuk iman itu bisa diteguhkan. 然后他的信心能够得以坚固的话， Karena di dalam komunitaslah ia dibentuk, ia diajar, ia diberitahu. 因为就是在群体的生活当中呢，他就被塑造，他们会告诉他应该做的事情，他在那边可以学习。 Dan ia mengenal Allah di sana. 他就是在这个群体生活当中认识了上帝。 Tidak ada pertumbuhan iman ketika kita seorang diri. 如果我们个人的属灵生活没有办法成长， Kita butuh komunitas.
我们需要一个群体的生活。 Yang ketiga, 第三点， komunitas umat perjanjian atau komunitas iman telah mengubah hidup Rahab berproses dari seorang yang berdosa menjadi seorang yang kudus dan beriman. 就是说拉合在这个选民的群体生活，也就是新兴的群体生活当中，从一个罪人的生活塑造成为一个圣洁又有信心的新人。 Bapak Ibu Saudara, pelacur atau wanita sundal 我们看到这位妓女，这位犯奸淫的人， ini merupakan satu sebutan yang sangat buruk sekali image-nya. 如果套在一个女人的身上呢，这个名义是非常不好听的。 Apalagi kalau dilabelkan kepada seorang wanita. 更何况是套在一个女人身上。 Bila dikatakan butuh waktu bertahun-tahun untuk melupakan perbuatan orang yang melukai kita. 如果我们说我们需要很多年的经历才能够忘掉那些曾经伤害过我们的人， Maka bisa butuh waktu seumur hidup untuk melupakan masa lalu yang buruk seperti Rahab. 如果像拉合这样的恶名昭彰的身份呢，可能要我们一辈子的时间才能够把它忘掉。 Ini satu pergumulan yang tidak gampang bagi Rahab. 所以对拉合来说，要摆脱这个名号的话是很不容易的。 Label pelacur atau sundal itu begitu melekat dalam hidupnya. 因为那个妓女的名号套在的身上是很难挣脱的。 Bapak Ibu Saudara, kalau kita buka kitab PB yang mencatat nama Rahab tadi, 如果我们看在新约记载有关拉合的故事， selalu ada label pelacur atau sundalnya di sana. 她的名字后面的身份呢，一定套上这位妓女。 Dan saya percaya label ini begitu membuat Rahab bergumul. 我相信，因为有这个妓女的名号套在她的身上，她是非常挣扎的生活。 Kalau Rahab hidup di zaman ini 如果今天拉合活在我们当中， dan dia ada di dalam gereja ini, 她也是在参加我们的教会。 Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, 各位弟兄姐妹，我想问你们， kita yang lajang mau nggak menikahi dia? 我们这个年轻人想不想娶她为妻？ Atau kita yang punya anak masih lajang, mau nggak menikahkan anak kita dengan Rahab? 或者我们有儿子的，我们是不是想给我们的儿子娶这个拉合为妻？ Maukah kita tanpa bergumul dengan statusnya Rahab kemudian menjorokkan anak kita, sudah nikahin saja? 我们是不是成为一个长辈的，知道这个女人的名号，然后我们说没有关系，我们让我们的儿子受玷污，把他娶过来为媳妇，可以这样做吗？ Ada yang bersedia Bapak Ibu Saudara? 有人愿意这样子的面对一个妓女吗？ Saya yakin dan percaya kita pasti akan bukan mikir 2 kali, tapi mikir 20 kali mungkin. 我相信我们不是在那边再思再考虑，我们可能是考虑了20遍。 Bila kita begitu bergumul, lebih-lebih lagi dari Rahab sendiri. 如果我们是外人，看到这样的身份，我们都在那边挣扎的话，更何况他是当事人。 Namun inilah yang menolong Rahab pulih dari masa lalunya Bapak Ibu Saudara. 可是我们看到拉合就是在这一方面得到了修复， Ketika ia diterima dan dihormati oleh bangsa Israel. 就是呢，当这个以色列的群体生活尊敬他、接纳他， Khususnya oleh 2 orang pengintai dan Yosua. 更何况得到这2个探子还有约书亚对他的尊重， Yang bisa begitu tulus hati menolong dan menerima Rahab dan keluarganya. 他们非常的真诚的来救拉合和他的父家。 Bapak Ibu Saudara, penerimaan itu indah. 各位弟兄姐妹，接纳是一件非常美的事， Penerimaan itu bisa mengubah orang. 接纳能够改变一个人。 Penerimaan itu bisa menjadikan orang menjadi luar biasa bertobatnya. 被接纳的人，他能够彻彻底底的悔改。 Sama hal ketika Tuhan Yesus menerima kita apa adanya Bapak Ibu Saudara. 同样的，当耶稣接纳我们，虽然我们是何等样的人， Siapa kita sehingga Tuhan Yesus mau menerima kita? 我们算什么？为什么耶稣要接纳我们？ Kalau neraka
itu disebut sebagai Gehenna dalam bahasa aslinya. 如果地狱在它的原文叫做 Gehenna， Gehenna itu artinya tempat pembuangan akhir. 就是说最后的被抛弃的地方， Artinya tempat pembuangan akhir itu tempat sampah, Bapak Ibu Saudara. 就是说这个地方抛在最后的一个地方就是垃圾处， Artinya orang berdosa akan masuk neraka, tempat pembuangan akhir. 就是说这些罪人呢以后就丢掉，丢到哪里呢？就是丢到地狱。 Dengan kata lain, orang berdosa itu sampah. 意思就是说，这个罪人呢，就相当于那个垃圾一样没有用了。 Saya dan kita semua ini sampah. 你和我也是一样的，属于垃圾。 Tapi Yesus mau menerima kita apa adanya. 可是呢，我们虽然成为何等样的人，耶稣还是要接纳我们。 Yesus mau menerima sampah-sampah ini. 我们这些算为垃圾的人，耶稣愿意接纳我们。 Maka saya percaya Bapak Ibu Saudara kita diubahkan karena penerimaan Yesus. 我 Amin. 相信今天耶稣要改变我们，因为他接纳了我们。 Penerimaan itu indah. 所以接纳是一件非常美的事情。 Itulah yang dirasakan Rahab. 拉合他深深体会到被接纳， Ia bukan hanya diterima, 他不单单被接受而已， tetapi ia juga dikasihi dan dicintai dengan tulus sebagai wanita terhormat. 他被接纳成为一个尊贵，成为一个非常有名望的人。 Sikap ini menolong Rahab bukan hanya pulih, tetapi juga bertumbuh, berubah semakin takut akan Tuhan. 所以呢，这样的接纳呢，这样的态度呢，不单单让他能够得到修复，而且让他能够成长。 Maka Ibrani dan Yakobus mencatat Rahab itu sebagai seorang yang begitu beriman. 因此呢，在希伯来书、在雅各书记载，这个拉合是非常有信心的人。 Dan penerimaan Salmon dan cinta Salmon pada Rahab menunjukkan bagaimana Rahab dikasihi dan dicintai di tengah-tengah bangsa Israel. 在以色列当中，有一位叫撒门的人，他如何真诚的去爱这个拉合，也接纳这个拉合，对拉合的身份是非常的得到修复。 Matius pasal 1 ayat 5 itu mencatat Salmon memperanak Boas melalui Rahab. 在马太福音的1章5节就说，撒门 Sorry. Salah sebut saya mungkin Bapak Ibu Saudara. Kita lihat ya, Matius pasal 1 ayat yang kelima. Betul, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. 我们看撒门从拉合氏生波阿斯， Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, 我相信 Rahab sendiri pun dia berjuang. 拉合一辈子都是在挣扎当中。 Dia berjuang untuk taat. 他挣扎什么？挣扎要顺服。 Dia berjuang untuk pulih di negeri asing. 他在异乡背景当中，他还是要挣扎存活。 Dia berjuang untuk memulai hidup yang baru. 他挣扎如何成为新造的人， Dengan mengikuti segala adat budaya tradisi bangsa Israel. 他就要开始学习跟从新的风俗习惯，以色列的文化。 Proses perjuangan inilah Bapak Ibu Saudara yang membuat Rahab benar-benar berubah. 因为他要锻炼自己，经过这个过程当中，他就渐渐的改变过来， Dan bisa pulih dari masa lalunya yang buruk. 能够从他过去黑暗的生活改变过来。 Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, 所以弟兄姐妹，我相信 perubahan Rahab ini jugalah yang akhirnya membuat Salmon tanpa ragu untuk menikahi Rahab. 因为拉合本身有很明显的改变，造成撒门也愿意的真诚的接纳他。 Salmon mencintai Rahab tanpa memperhitungkan masa lalunya. 撒门他爱拉合，没有在计较他的过去。 Satu kali ada seorang pendeta ngomong begini. 有一次，有一位牧师是这样说， Ngomong kepada seorang yang baru bertobat, yang baru keluar dari penjara. 对一个刚刚出监牢、刚刚悔改的一个年轻人说， Ketika orang itu bergumul, badan tatoan semua, 他看到他全身都是有那个纹身的， dia dipenjara karena narkoba. 他就是因为吸毒下了监牢。 Kemudian dia bilang, adakah wanita yang mau ngambil resiko dengan menikahi saya?
他对牧师说：“看我这个样子，有哪一个少女愿意付代价的嫁给我呢？” Dia hopeless sekali dengan masa depannya. 他看到他的前途是非常的渺茫，没有希望。 Kemudian pendeta ini ngomong sama dia begini. 那牧师对他说这句话 If you follow Jesus faithfully, girls will follow you. 如果你是非常虔诚的跟随耶稣，那么很多少女也愿意跟随你。 Dan saya mendapat satu kebalikannya di Rahab. 所以我看 Kalau- 拉合的反面， Kalau itu kan seorang pria yang bergumul. 刚才是一位弟兄，一位男人的挣扎， Ini seorang wanita yang bergumul. 现在是一个女人的挣扎。 Maka kalau untuk Rahab seolah-olah dikatakan apa? If you follow God faithfully, boys will follow you. 因此呢，我们就是对这个女人说：如果你是真诚的跟随耶稣的话呢，那么男人也愿意跟随你。 Kalau ada yang bergumul dengan pasangan hidup, 所以今天，如果你对你的配偶在挣扎的， baik-baik ikut Tuhan. 所以你好好的跟随上帝， Tuhan akan bukakan banyak orang akan bisa menjadi pilihan bagi pasangan kita. 神会安排很多人愿意选你为他的配偶。 Bapak Ibu Saudara, di poin ini kita belajar satu hal. 因此，我们在这一方面，我们要学习到一件事情： Berubah itu nggak gampang. 要改变吗？很不容易。 Bertumbuh secara rohani itu butuh proses. 我们要在属灵上的成长呢，需要一个过程。 Temukanlah komunitas iman yang kudus untuk bisa menolong kita berubah dan bertumbuh. 你就要寻找一个新兴的群体生活，让你能够在中间呢得到成长的机会， Dan berproses di dalamnya. 然后你在里面得到塑造。 Terakhir yang keempat. 最后一点，第四点， Komunitas iman yang memulihkan adalah komunitas iman yang berjalan bersama Allah. 如果在一个有信心的群体生活当中，我们就可以学习与神同行。 Komunitas iman yang memulihkan Rahab ini adalah bangsa Israel. 我们看到这个陪着拉合成长的一个新兴的群体生活呢，就是以色列选民。 Dan ini bangsa yang berjalan bersama dengan Allah. 这个以色列选民呢，是与神同行的选民， Rahab disebutkan sebagai saksi iman. 他成为新生的见证人， Bukanlah karena ia dididik dengan begitu disiplin oleh keluarganya dalam hal iman. 不是因为他在家中被家人熏陶他信心的功课， Bukan Bapak Ibu Saudara. 不是在家里， Mereka penyembah berhala. 因为他的家人是拜偶像的家人， Karena orang-orang Yeriko penyembah berhala. 而耶利哥城的人都是拜偶像的人。 Mereka ini penduduk Yeriko. 他是耶利哥的市民。 Iman Rahab semakin bertumbuh kuat. 拉合的信心渐渐的坚固起来， Rahab bisa pulih dari masa lalunya 他能够从他的过去得到恢复， dan menjadi Rahab yang baru mengasihi Allah lebih dari bangsa Israel. 他成为新造的拉合，他爱上帝超越了以色列人爱上帝。 Oleh karena apa? 为了什么呢？ Karena Allah Israel. 因为就是这一位以色列的上帝， Ia takjub melihat perbuatan-perbuatan besar Allah bagi bangsa Israel. 因为拉合自己非常的敬佩以色列的上帝所行的一切事情。 Allah yang ia mau percayai inilah yang kemudian ia alami secara pribadi. 因为他愿意相信这一位以色列的上帝，他亲自的经历到了这一位上帝。 Pengalaman bersama Allah yang bukan dihadirkan oleh teladan keluarganya. 他经历到与上帝同行，不是因为他的家人给他的影响， Tetapi oleh kisah kasih Allah itu sendiri dalam hidup bangsa Israel dan dalam hidup dia secara pribadi. 可是呢，他看到在以色列选民身上神的爱，也看到在他身上有神的爱。 Bahkan Rahab rela meninggalkan masa lalunya. 拉合他愿意放下他的过去， Rela tidak lagi mau kembali kepada kehidupan lamanya. 他愿意不要再回头过他以前的生活， Dia tidak mau meninggalkan komunitas umat perjanjian. 他不愿意再离开
这个新兴的群体生活， untuk kembali ke masa lalunya. 他不要放下这个新兴群体生活，回到他的老我的生活。 Ia menyadari sekali Bapak Ibu Saudara, 为什么呢？因为他深深的知道， ia harus menetap di tengah-tengah Israel. 他必须住在以色列人当中， Karena ia akan diberkati ketika ia ada bersama-sama dengan umat pilihan Allah ini. 因为他相信，他如果跟以色列的选民，这个神的选民在一起的话，他也是一样的蒙福。 Karena di tengah-tengah umat inilah Allah hadir. 因为就是在这个神的选民当中呢，神存在。 Karena Allah inilah ia memutuskan mau menjadi orang asing di tengah-tengah Israel. 因为神的缘故，他愿意在以色列当中成为一个外邦人。 Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara bagaimana disebutkan oleh firman Tuhan. Sekali lagi saya bacain Yosua 6 ayat 25. 我再一次的读那个约书亚记6章25节，这样告诉我们。 Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, sampai firman ini dituliskan. Bahkan saya percaya sampai akhir hidupnya Rahab. 约书亚记6章25节，约书亚却把妓女拉合与他的父家，并他所有的都救活了，因为他隐藏了约书亚所打发窥探的耶利哥城的石子，他就住在以色列中，直到今日的意思就是直到这个书信写下来，我相信直到他一生，他还是住在以色列当中， Karena Allah. 就是因为有神同在， Allah yang dipahami oleh Rahab. 他所认识的神。 Bahkan di dalam Yosua pasal 2 ketika Rahab waktu itu cuman mendengar. 那时候在约书亚记2章的记载，他那时候是风闻这位耶和华。 Rahab berani mengakui di ayat yang ke-11 在第11章，他愿意承认 bahwa Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. 就是说你的上帝呢，就是天上的上帝，也是地上的上帝。 Itu pengakuan Rahab terhadap Allah. 这就是拉合对上帝的宣告。 Di sini kita mendapat satu kebenaran Bapak Ibu Saudara. 在这里，我们学习到一个真理： Kalau kita mau mengalami pemulihan, 我们需要得到恢复吗？ kalau kita mau mengalami perubahan, 我们要得到改变 kalau 吗？ kita mau mengalami pertumbuhan iman, 我们的属灵要得到成长吗？ kalau kita mau hidup diberkati, 我们的生命要蒙福吗？ jangan pernah sekali-sekali menjauh dari gereja. 不要有一次的试试看远离教会。 Jangan pernah kita menjauh dari komunitas iman yang ada dalam gereja. 你不要远离教会里面的新兴的群体生活。 Jangan pernah coba-coba untuk berjalan sendiri dalam kehidupan iman kita. 你不要去那边试一试，自己独自行走，远离新兴的群体生活。 Martin Luther ngomong begini, 马丁路德这样说： tidak ada keselamatan dan pemulihan di luar gereja. 因为在教会以外呢，没有一个人能够得到救恩。 Bapak Gereja Agustinus ngomong begini, 奥古斯丁他是教会之父，是这样说： tidak ada keselamatan di luar gereja. 在教会以外没有救恩。 Dua tokoh besar 我们看到教会的2个伟人 mengakui 承认， kalau kita mau bertumbuh, 我们如果要成长的话， mengalami kemenangan iman, 要经历到这个得胜， jangan pernah hidup di luar gereja. 不要远离教会的生活， Kita harus di dalam gereja. 我们要定居在基督里面，在教会里面。 Kenapa? 为什么呢？ Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. 我们来看，就是在希伯来书的10章24、25节。 Ibrani pasal 10 24 25. 希伯来书10章24、25节 Dikatakan seperti ini. 这样告诉我们： Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。 Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang.
你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人。 Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. 倒要彼此劝勉，既知道那日子临近，就更当如此。 Bapak Ibu Saudara, jelas dikatakan, 各位弟兄姐妹，我们这 jangan 里清楚告诉 menjauh 我 dari 们， persekutuan. 不要停止聚会， Kita harus saling dan saling. 我们要彼此。 Saling itu hanya bisa kita alami ya, saling yang kudus itu hanya bisa kita alami di dalam gereja. 彼此之间呢，圣洁的彼此之间呢，只能够在教会里面你能够感受到， Baru kemudian kita bisa bawa keluar untuk mengubah hidup orang. 你才能够走出去，改变外面的人。 Bapak Ibu Saudara, 各位亲爱的弟兄姐妹， sejak zaman PL sampai PB, 我们从旧约看到新约， gereja telah ditetapkan Tuhan untuk menjadi tempat umatnya bertumbuh dan mengenal Dia. 神已经选定了教会成为他的子民，在里面成长，在里面学习， Menjadi tempat untuk umatnya mengalami berbagai pemulihan hidup. 让他们的生活各方面都能够得到修复。 Bapak Ibu Saudara, ingat, 各位弟兄姐妹要记住， pemulihan dan pertumbuhan rohani itu tidak bisa efektif dikaryakan di luar gereja sebagai komunitas iman. 因为我们知道教会是一个新兴的群体生活，在这个教会的门外呢，你看不到生命的改变，也看不到生命的修复。 Kalau memang pemulihan dan pertumbuhan dan perubahan hidup yang diberkati itu bisa dilakukan sendiri tanpa gereja, 假如说这个个人的里面可以得到复兴，然后可以得到修复、得到成长，不需要教会的话呢， saya pikir Tuhan tidak perlu repot-repot hadirkan gereja, betul? 我相信神就不需要那么的麻烦来设立一个教会， Dan Tuhan nggak perlu repot-repot tegur 7 gereja di kitab Wahyu. 神也不需要那么麻烦在责备启示录所记载的那7间教会， Biarkan aja mereka berproses sendiri. 就让他们自己成长吧， Cukup hadirkan Alkitab 就把一本圣经给他就好了吧， dan berikan kepada orang Kristen untuk belajar sendiri. 就给基督徒自己去学习看看圣经就好了吧， Nggak perlu ada gereja. 不需要再有教会了吧。 Dan kenyataannya Bapak Ibu Saudara, 事实告诉我们呢， untuk belajar firman pun dan memahami firman pun nggak gampang, betul? 你要明白神的话语，你要学习神的话语也是很不容易， Butuh keberadaan gereja dan hamba Tuhan untuk mengajarkannya. 需要有教会，需要有神的仆人来教导你。 Maka kalau kita mau bertumbuh dan pulih, 所以，如果你要成长，你要被修复的话， kita butuh gereja. 我们需要在教会里面， Kita butuh komunitas iman. 我们需要一个新兴的群体生活。 Itu tidak bisa dihasilkan sendiri Bapak Ibu 我 Saudara. 们个人没有办法做到。 Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, 再一次的告诉各位弟兄姐妹， gereja sebagai komunitas iman 教会就是我们的新兴的群体生活， menjadi tempat yang memang sudah ditetapkan Allah 是神所指定的地方。 untuk kita didewasakan secara rohani. 我们能够在信心属灵上得到成熟， Tempat kita juga untuk belajar hal-hal baik. 这个地方也让我们学习到神的诸般好处。 Karena memang gereja ditetapkan Tuhan menjadi sumber segala kebaikannya. 因为教会就是神诸般恩典的源头， Maka kalau ada masalah dalam gereja, 因此如果在教会里面有问题的话， kalau ada konflik dalam gereja, 如果在教会里面有纠纷的话， itu nggak bisa bertahan Bapak Ibu Saudara. 那么这个教会就不能够生存， Konflik itu tidak akan bisa bertahan dalam gereja. 纠纷不能够在教会里面生存， Dosa itu nggak bisa bertahan dalam gereja. 罪恶也不能够在教会里面生存。 Karena gereja ditetapkan Allah menjadi tempat kudus untuk kita bertumbuh. 因为教会呢，神已经洁净成为圣洁的地方，让信徒们能够成长。 Maka kalau konflik dan dosa terjadi dalam gereja, 如果在教会里面有纠纷、有罪恶的话， itu harus dipulihkan. 这个教会需要被修复， Itu harus diubahkan. 这个教会要被改变， Itu harus diatasi. 这个要被克服解决。 Nggak bisa bertahan di dalamnya. 这个罪恶跟纠纷
不能够持守在教会里面， Ada rasa gelisah, tidak nyaman, tidak tenang. 因为你里面会有忧虑、有烦躁。 Kalau itu dibiarkan, 如果你让罪恶停留在教会里面， maka saya percaya Bapak Ibu Saudara, 因此我相信 tidak akan ada pertumbuhan dan pengalaman pemulihan rohani yang signifikan. 因为如果这样子的话，我们看到在信心上没有明显的成长， Dan bahkan hidup yang menyerupai Yesus pun tidak akan pernah terjadi 我们要活得像基督的话，也活不出这个见证来。 bila kita menghindari gereja. 假如我们远离了教会， Namun bila kita belajar bertekun 如果我们学习恒心遵守， dalam persekutuan, 就是遵守参加聚会崇拜， kita berkumpul dalam iman 我们在信心的群体生活当中聚会， dan belajar menghidupkan kasih persaudaraan dalam gereja, 我们活在教会里面，就是有彼此相爱的心， disinilah kita akan mengalami berkat Tuhan. 我们就能够领受到神的诸般恩典。 Disinilah akan ada kebangunan rohani. 在这里，我们的灵命就得到复兴； Disinilah akan ada pemulihan. 在这里呢，我们得到修复； Disinilah akan ada pertumbuhan. 在这里呢，我们可以得到成长； Disinilah akan ada perubahan. 在这里呢，我们就可以 Amin, 看到 Bapak 改 Ibu Saudara. 变。我们阿门吗？ Rindukah kita Immanuel boleh mengalami ini? 我们是不是渴慕以马内利堂有这样的经历？ Mari kita terus mendoakan gereja 我们继续的为我们的教会守望祷告， dan hidup di dalam gereja. 我们活在教会里面。 Penutup Bapak Ibu Saudara, 我要做一个结束。 saya ada kenal seorang teman. 我认识一位朋友， Dia itu bertobat di satu gereja di Jepang. 他在日本的一个教会悔改。 Hari itu dia datang ke satu gereja di Jepang 那一天，他来到日本的一所教会， yang hadir cuman dia, pendeta yang khotbah dan semuanya. 在参加聚会的时候呢，就是有他，有那个讲道的牧师，还有他的师母3个人， Nggak ada orang lain. 没有别人。 Pendetanya khotbah, semuanya main musik. 然后讲到的是那个牧师，司琴的就是他的师母。 Jemaatnya cuman orang itu sendiri, teman-teman itu sendiri. 来参加的会有就是那个我的朋友， Tapi dia bertobat di sana. 他在那边悔改。 Apa yang kita bisa pelajari Bapak Ibu 我 Saudara? 们能够学习到什么呢？ Gereja yang tidak ada orangnya sekalipun, 这个教会虽然没有会友， ketika ada Allah dan anak-anak Tuhan yang mencintai Allah, 只要在那边有神的同在，有爱神的人在那边聚会， tetap dipakai Tuhan menjadi tempat orang untuk bisa bertobat. 神仍然使用这个地方成为带领人悔改的地方。 Di dalam gereja, 同样的，在教会里面， Allah berkenan hadir 神愿意降临在我们当中， dan mau mengubahkan orang. 愿意改变每一个人。 Kita berdoa. 我们同心祷告。 Firman-Mu telah disuarakan ya Tuhan. 神，我们已经传扬了你的信息， Kami tahu, 我们相信， kami diberkati, 我们成为蒙福的人， kami diubahkan. 你要改变我们。 Ketika kami pulang, firman itu tidak kami tinggalkan dalam gereja. 我们回去的时候，我们没有把神的话语流放在教会里面， Tapi kami bawa dalam hati kami 我们刻在我们的心中， dan kami renungkan itu siang dan malam. 我们昼夜的反复思想。 Tuhan, biarlah Engkau boleh memberkati setiap kami, umat-Mu di tempat ini. 神啊，求你赐恩赐福在这个地方的每一位弟兄姐妹， Menyadarkan kepada kami bahwa kami tidak boleh menghindar dari gereja. 提醒我们不要远离教会，停止聚 Kami 会。 butuh gereja untuk pulih dan bertumbuh. 我们需要教会，让我们能够成长，能够得到修复。 Biarlah cinta akan rumah-Mu selalu ada dalam hati kami. 让呢，渴慕你教会，你圣灵的殿，焚烧了我们。 Terpujilah nama-Mu Tuhan. 主啊，求你让你的名得到该得的荣耀赞美， Dengarlah doa kami. 听我们的祷告， Demi nama Yesus. 奉靠主耶稣的名祈求， Amin. 阿门。